فيها خير العباد. الفاتحة إلى سيد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه الكرام بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Bermaksud wa'ufawwidu, segala perkara yang berlaku, segala apa yang masalah pada terhadap diriku, amri, segala urusan-urusanku di dunia, aku berserah pada Allah, ilallah, kepada Allah. Innallaha basirun bil ibadah, sesungguhnya Allah maha melihat pada hamba-Nya yang betul-betul beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imamuna Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, aflahal tulabul ilm, aflahal tulabul ilm fa'aflahul khidmatul ulama. Bermaksud berjayanya orang yang menuntut ilmu itu adalah berjayanya di sisi orang yang sentiasa berkhidmat bersama orang yang alim, iaitu ulama, di kalangan para alim ulama. Alhamdulillah, kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kita kesempatan untuk hadiri di masjid untuk solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita hadiri untuk majlis ilmu yang serba-serbi kurang untuk kita untuk beramal. Maka beramal ni, ulama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala sebut dia perlu ada taufik. Taufik mana sokongan daripada Allah, bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu ada setiap orang Muslim, perlunya ada orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Tak kira dia berada di mana saja, dia pasti kena ada sifat taufik. Sebab tu dalam doa kita ni, doa hidup kita ni kena ada banyak. Kita perbanyakkan minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesusahan hidup kena perbanyakkan fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Perbanyakkan berserah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ayat ana baca tadi, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibadah. Ini amalan di kalangan para alim ulama yang berdasarkan pada ambil daripada Al-Quran.
Bukan ambil daripada sebarang, ambil sepotong Al-Quran tu, ambil kita beramal terus. Tak, kita rujuk dengan ulama dulu. Kita rujuk dengan orang alim dulu, kita nak beramal. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amalu ittaba'u ilm. Amalan tu mengikut ilmu yang kita ambil. Kalau ilmu tu dah nampak sesat, ilmu tu dah bercanggah daripada Al-Quran dan hadis, ilmu tu dah bercanggah, maka amalan pun akan bercanggah. Di antara sifir macam itulah sifir. Kalau kita mengambil daripada di kalangan untuk guru, orang-orang alim, amalan-amalan yang orang alim, pasti tu guru tu dah 10 banyak kali dah. Ulama ni dah 10 banyak kali dah atas dunia ni, nak perbetulkan amalan. Jadi amalan yang kita perlu ambilnya amalan yang berilmu, yang bermanfaat. Sebab ilmu yang bermanfaat itulah panggil utul ilmah. Semakin menambah ilmu, semakin didatangi dengan ilmu. Sebab kita perlu pada ilmu yang bermanfaat. Sebab kita nak guna amalan tu. Lepas kita guna amalan tu, ilmu tu akan berkekalan sampai di akhirat. Sebab tu kita nak beramal, pastikan kita rujuk dengan para alim ulama. Kita tak boleh ambil sesuka hati untuk kita beramal, kecuali yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata solat tahajud besar pahala dia. Nabi kata solat duha besar pahala dia. Nabi kata puasa sunat besar pahala dia. Takutnya sebab kita beramal ni, takut terhilang pegangan yang diajar oleh para ahli ulama, iaitu iman, Islam, ihsan. Dia tak ada main ilmu laduni ni. Ilmu laduni duk main, tak ada main duduk kampung, duduk bilik, tiba-tiba dapat ilmu laduni. Tak ada. Ulama dulu nak dapat ilmu laduni, dia kena bertalaki dahulu. Kita tak boleh percaya senang-senang walaupun dia tok guru, walaupun ustaz. Silsilah dia mesti bersandar pada para alim ulama. Sebab tu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, as-sanadu ba'dul din. Sandaran kita belajar talaki ni, antum dan antuna, muslimin muslimat belajar sekarang ni, bersandaran dengan ada kitab. Dan ana ambil daripada guru ana, dan guru ana dahulu ambil daripada guru. Dia panggil sanad. Silsilah, bersambungan, belajar bersambungan, supaya ilmu itu semakin berkat. Berkat maksudnya bertambah, semakin bertambah. Tak, bukan semakin berkat, semakin kekayaan. Bukan, berkat di situ maksudnya semakin hampir dengan Allah. Kita pergi ziarah sahabat kita, tengok sahabat kita besar kereta dia. Besarlah rumah, demo besar rumah. Kereta besar, kereta comel, kaya tu, berkat demo. Bukan. Kalau betul dia, kalau berkat rumah besar, kereta besar, tapi dia semakin hari semakin hadir majlis ilmu, semakin hampir dengan Allah, itu berkat betul. Kalau kereta besar, buat live lagi, rumah besar, tapi semakin jauh dengan Allah, hidup tak berkat, itu bagi. Bagi berkat ni, dia semakin hampir dengan Allah. Mana amalan ni kena ikut pada ilmu. Sebab takut zaman-zaman sekarang ni dah timbul macam-macam makrifat. Dia belajar tasawuf, dia terlampau level, terlampau lebih, tak ada asas untuk ilmu. Sebab ulama dah sebut dah, la yabda'u bil asas la yutamma bil akhir. Orang yang tidak ada asas untuk belajar ilmu, pada masa akan datang dia akan tersesat juga jalan. Kita mesti kena ada ulama. Dalam hidup ni kita kena ada sandaran ulama. Sebab Nabi kita tak sempat dah. Dan Nabi dah tinggal 10 lebih tahun dah. Jadi ulama lah tolong suluh hati kita ni. Kalau ulama meninggal, kata Allah Ta'ala, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Apa yang Allah Ta'ala ambil daripada kita semua, di kalangan orang-orang alim, di kalangan orang yang majlis ilmu, orang cinta pada ilmu, na'ti bi khairin minha, Allah akan ganti lagi.
Mati ulama, Allah kegantilah hal yang lain. Sebab yang baik ni Allah akan sentiasa ganti. Pada akhir zaman nanti ulama akan meninggalkan kita. Selepas dia meninggalkan kita, satu yang akan dinaik, orang takkan peduli dah, iaitu sembahyang. Jadi sembahyang 5 waktu ni orang tak cara dah. Kenapa tak cara? Sebab orang tak peduli dah. Sebab dia dah sampai hakikat kepada Allah. Sebab dah lebih mengenal pada Allah. Dia panggil ilmu dia suka hati dia. Tak boleh. Sebab tu kita panggil disiplin. Yang tak faham, yang faham itu panggil rahmat Allah. Kalau Allah nak bagi rahmat, Allah bagi faham. Sebab tu dalam hidup ni, hidayah yang paling besar sekali. Walaupun kita ada kekayaan, kita ada kesenangan, tapi hidayah tak ada Allah. Hidayah tak ada. Sebab hidayah khairu minad dunya wa ma fiha. Hidayah ni adalah sebaik-baik daripada seisi dunia. Isi dunia kita makan sedap, kita boleh minai sedap, kita boleh dapat isteri yang comel, dapat anak comel. Dunia tu. Tapi amanah. Kita dapat kereta besar, kereta comel, rumah besar. Dia benda ni kita panggil benda yang tak ada isi di akhirat ni. Kalau kita pandai isi di dunia ni, dapat bekal di akhirat tu. Sebab bekalan akhirat tu kita ambil apa yang baik kita buat atas dunia ni. Yang jahat-jahat Allah tak terima di akhirat. Allah balas benda yang lain, balas yang benda yang jahat juga. Neraka lah kita panggil. Sebab tu kita di akhirat Allah nak ambil yang amalan-amalan yang baik je. Di dunia ni kita guna sebaik-baiknya. Apa kata ulama? Di kalangan para ahli ulama, kalangan ahli ilmu, biar letih dunia dengan amalan soleh. Jangan letih kita menangis di akhirat ni. Kalau menangis di akhirat, Allah tak terima dah. Dalil Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Allah tak terima dah. Kalau kita main main permainan, kalau gagal kita boleh repeat balik, ulang balik. Kalau kita gagal di dunia ni, kita masuk kubur tak boleh repeat dah, tak boleh ulang dah. Nak ulang macam mana? Ulang bekalan yang ditinggal di dunia. Dalam kitab Syarah Sudur sebut kitab Alam Akhirat, Ahwalul Kubur, sebelum kita nak masuk dalam kubur. Ulama sebut berdasarkan pada hadis ni, hadis yang sahih daripada Tirmizi rahimahullah taala, dalam kitab Syarah Sudur boleh tengok. Bab menyatakan mereka jalan pada si mayat sebelum masuk dalam kubur. Mereka pergi jalan tengok mayat. Tengok mayat ni. Ditanya mayat ni, apa yang kamu bawa dalam kubur nanti? Dan apa yang kamu tinggal sebelum kamu masuk dalam kubur? Jadi kita nak jawabkan lah. Kalau kita tak banyak amalan, kita nak ayat kita banyak, kita amal soleh. Tak, amalan soleh mereka akan panggil dulu lagi. Masa roh nak angkat, lepas roh nak atas, dia nampak dah syurga. Itu sebelum masuk kubur. Jadi perbanyakkan amalan soleh, maupun anak sendiri, anak sendiri, dan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu ilmu yang penting. Kita belajar satu ilmu, bekalan di akhirat, bercahaya-cahaya di akhirat. Sebab tu orang yang belajar ilmu ni supaya biar bermanfaat. Alima ya'lamu ilman. Kalau kita belajar bahasa Arab, alima ya'lamu ilman, mana tahu cara macam mana kita nak beramal. Sebab tu kita belajar adab menuntut ilmu dahulu. Lepas adab menuntut ilmu, kita kena belajar apa yang perlu dipegang dalam cara Islam. Lepas kita belajar adab, kita belajar fiqh dahulu. Fiqh, biar betul sembahyang tu. Lepas sembahyang tu, kita belajar tauhid. Dia kenal Allah pula, rapat dengan Allah pula. Bila rapat dengan Allah, kita baiki diri pula, belajar tasawuf.
Jangan belajar kitab hikam dulu. Belajar kitab hikam dulu, waktu mula cakap ilmu laduni masa dalam mimpi semalam. Dah boleh bahas banyak dah. Dia tu kucar kacir sifat tauhid. Tak boleh. Kan ada virus sekarang ni, bahaya. Takut di kampung ni ada virus juga. Tersalah ajar kitab fiqh Syafi'i, tersalah ajar kitab tafsir. Tak boleh. Man yufassil Quran birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Rasulullah SAW sebut tadi, man yufassil Quran birra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akal yang sendiri, pandangan yang sendiri, tanpa didasari dengan ulama, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-sedialah masuk api neraka. Waktu tafsir, kalau hadis, bagi hadis palsu, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi pesan, siapa yang cakap sedangkan aku tak bercakap langsung, siapa yang kata dia berlandaskan apa yang aku tak kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-sedialah masuk api neraka. Sebab tu kita belajar ni pada kecil, kecil sampai besar. Supaya apa? Supaya kita amalan semakin lurus. Kita belajar tasawuf ni, kita ambil poin-poin yang penting. Kalau ada yang kitab tasawuf yang tak boleh diajar, di antara karangan kitab Imam Syekh Daud Al-Fatani, ada kitab Tanwirul Qulub, kitab besar-besar tasawuf yang tak boleh diajar. Dan kitab hikam hanya ahli-ahli dia. Kalau kita belajar kitab Penawar Bagi Hati, terus naik kitab hikam, tak boleh. Biar itu kitab memang kitab, kena bermula pada kitab Minhaj Abidin, Siraj Talibin, Muqashafatul Qulub, sampai baru sampai kitab hikam. Kitab paling besar sekali kitab hikam lah. Batu Ihya Ulumuddin tu, kita besar-besar lah tu. Kalau kita tak faham ibarat kata ulama tu, maka kita akan jadi rasa kita ni dah banyak ilmu dah. Itu rasa tu mana? Siapa yang rasa tu, kata Imam Syafi'i, dia semakin bodoh. Celaka kata Imam Syafi'i. Tak boleh dipanggil ulama. Nak susun ilmu ni susah. Kita nak susun amalan pun susah. Nak istiqamah amalan pun susah. Kita nak susun amalan pun susah, ilmu pun susah. Ya, contoh, amalan yang kita buat hari ni, esok belum tentu kita boleh buat. Tak istiqamah bagi, tak boleh nak susun. Ilmu ni ulama susun lama dah. Yang kita dikucak kacir habis. Nah, itu bahaya ni. Maksudnya kena ada tadrib. Apa tertib? Tadrib ataupun tertib. Kena tertib dahulu, baru tadrib. Ada latihan dia. Kena banyak muzakarah, mutalaah, baru sampai matlamat kita nak belajar ilmu. Dah. Jadi malam ni insya-Allah, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ni kita mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala. Cuma nak sebut pada malam ni apa yang secara khusus, dia panggil secara khusus 3 perkara. Ini betul-betul kita ajar, betul-betul yang berlandas kepada ulama. Benda yang kita apa kita capai, kita nak capai matlamat kita sampai ibadat betul-betul diterima oleh Allah. Amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perkara. Dalam kitab Minhaj Abidin, kita ambil kitab kecil lah. Minhaj Abidin kitab besar dah. Bagi kita baca nampak macam kitab kecil lagi. Kitab besar tu syarah dia Siraj Talibin, Muqashafatul Qulub, Tanwirul Qulub, waktu kitab besar-besar tu. Kitab hikam besar-besar tu. Nah, kalau kita hikam, apa ni? Allah tu bukan Tuhan.
Kalau kita nyajar pada orang awam, kita cakap Allah tu bukan Tuhan. Allah tu kan nama je. Pening orang kampung. Tak? Tak. Cara khusus tu payah nak faham. Sebab kita ajar slow-slow insya-Allah. Jadi kita nak bagi tahunya matlamat kita nak sampai ibadat sebelum kita meninggal dunia. Yang pertama yang perlu ulama suruh sangat kita buat. Tapi kalau kita tak perasan, tapi ulama dah suruh lama dah. Yang pertama sekali takut pada Allah. Nak takut pada Allah hati ulama bagi sifat mudah. Tinggal benda haram. Itu mana takut pada Allah. Kalau kita baca takrif takwa ni imtisal awamir wajtinabin nawahi. Takrif bab takwa banyak. Sampai pada tahap hakikat. Satu panggil takrif takwa sampai tak perlu sembahyang tak apa sebab hati dah takut dengan Allah. Ya, itu bahaya. Sebab dia tak ada disiplin. Jadi dia sebut imtisal awamir wajtinabin nawahi. Kalau belajar mana pondok dia akan sebut benda ni yang sama lah. Imtisal awamir wajtinabin nawahi. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Paling kurang masuk mudah macam itulah. Imtisal awamir, mana Allah suruh buat, kita buat. Allah suruh sembahyang, kita sembahyang. Allah suruh bagi zakat fitrah, kena bagi zakat. Allah suruh tutup aurat. Tapi kalau dia kata kalau tak sembahyang, kalau tak khusyuk, baik tak payah sembahyang. Tapi Allah suruh benda wajib. Allah suruh buat, kena buat. Itu pesalah pegangan akidah. Wajtinabin nawahi. Kalau Allah suruh larang kita buat, jangan buat. Jangan minum arak. Allah kata jangan minum arak, kita jangan minum arak. Jangan berzina. Paling kurang masuk kita faham tahap takrif takwa, takut pada Allah. Selepas kita takut pada Allah Ta'ala ni, kita akan dapat bimbingan daripada Allah Ta'ala. Sebab kita anak-anak kecil, kita ada anak kecil-kecil ni, kita semua bagi sokongan pada dia, bagi semangat pada, bagi bimbingan pada. Dia rasa semangat lah. Semangat pergi sekolah. Semangat nak pergi sekolah, semangat nak belajar, semangat boleh. Sebab ada bimbingan daripada mak ayah. Kalau anak yang tak ada mak ayah, nak bimbingan siapa? Keluarga dia, tak keluarga pak dara dia ke, mak dara dia ke. Tapi kalau kita ni dapat bimbingan pada Allah, kata Imam Nawawi, luzumut ta'ah, ibadat semakin istiqamah. Kenapa istiqamah? Kerana dapat taufik. Macam kita dapat anak rajin belajar, semangat nak buat kerja, semangat nak buat kerja rumah, semangat nak tolong mak ayah, sebab ayah terlalu sayang, sebab ayah bagi bimbingan betul. Jadi kalau kita dapat taufik betul dengan Allah, maka ibadat kita semakin sedap. Sedap ke mana? Sedap manis lah. Kata Rasulullah SAW, ibadat tu semakin manis kerana dapat halawatul iman, kemanisan iman tu hasil daripada sifat takwa pada Allah. Takut pada Allah, kita rasa manis ibadat ni. Kalau kita rasa manis ibadat ni, mari kat mana pun kita rasa nak semaya lagi, kita nak baca Quran lagi. Orang ada rasa nikmat dalam syurga, nanti dia banyak pintu. Kata Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, dalam syurga nanti ada banyak pintu. Pintu orang suka baca Quran, ada pintu dia, ada pahala dia. Orang suka berzikir pada Allah, ada pintu zikir pada dia. Orang suka bertasbih, ada pintu tasbih. Orang suka bangun solat malam, ada pintu dia. Orang jaga kewajipan daripada Allah, ada amalan, ada pahala soleh, pahala kebaikan untuk dia. Jadi kita atas dunia kita boleh buat suka hati kita, asalkan benda baik. Benda baik dapat pahala. Kalau benda jahat tak dapat pahala. Cuma kita sekarang nak buat baik itu kena rujuk ulama dulu. Orang ni boleh buat ke tak boleh buat ke? Kadang-kadang kita boleh buat suka hati kita tanpa berlandas kepada ilmu. Betul lah Imam Syekh Ramli rahimahullah ta'ala, amalan tu kena ada ilmu. Kita tak boleh buat suka hati kita, tak boleh.
Itu bahaya. Lepas tu kalau kita dapat takwa pada Allah Subhanahu taala, dapat taufik. Yang pertama, orang ibadat diterima oleh Allah taala. Yang pertama sekali ialah mendapat taufik dan sokongan kuat daripada Allah. Taufik maknanya ai qudrah. Kuat pada Allah taala. Allah bagi masuk nur pada hati. Allah bagi nur, Allah bagi kesedapan untuk buat ibadat sebab ada taufik. Ada taufik, dan dia adalah peruntukan bagi orang-orang yang bertakwa sebagaimana firman Allah Taala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah olehmu, Allah bersama dengan orang yang sifat takut betul-betul pada Allah. Yang macam Anas sebut tadi, orang yang takut betul pada Allah, dia tinggal benda haram, dia buat benda baik. Boleh cek sendirilah benda baik itu apa benda baik, apa yang benda jahat. Tolong beki lori arak, haram. Tolong jual botol arak, mana TF. Kan ada botol arak tu, ada orang Melayu jual, perempuan pakai tudung jual botol arak. Tolong jual botol arak, bukan ke hukum haram tu. Tak ada khilafiyah tu. Tak ada khilafiyah. Khilafiyah bab tu lain. Bab tu benda wajib haram. Dia tak boleh khilafiyah. Sepuluh solat waktu 5 waktu. Khilafiyah boleh buat ringkas rakaat, tak boleh kecuali musafir. Musafir ada sebut dalam Quran. Benda wajib dah. Dia kata pertimbangan khilafiyah ni ada perbahasan ulama. Jadi orang yang dapat taufik, bimbingan daripada Allah Ta'ala ni, orang yang takut betul pada Allah. Dia lain. Takut dengan Allah Ta'ala ni semakin rapat. Kita takut dengan makhluk, semakin jauh dengan makhluk. Kalau kita takut dengan Allah, semakin rapat kita. Bahkan menangis semua. Sayyidina Umar bin Khattab tak tidur malam, bekok mata-mata menangis dengan Allah sebab takut dengan Allah. Sayyidina Umar dia mati, mati hebat, mati syahid, ditikam belakang. Waktu sembahyang subuh tu, pisah cak orang Yahudi, Abdullah bin Sabah. Ni fitnah besar sekali yang sebar fitnah Syiah sekarang. Zaman Sayyidina Umar sampai sekarang tak selesai lagi buat Syiah. Itu bagi petanda ilmu akhir zaman. Yang selesai ni akan turun Imam Mahdi baru selesai. Cuma nak sebut, orang yang betul-betul takut pada Allah, dia dapat bimbingan daripada Allah. Sedap bimbingan, dapat bimbingan ni. Dapat bimbingan ni ibadat lurus. Dia tak perlu orang ganggu dia, tak perlu orang nak bagi apa, sebuah orang alim lah. Orang alim dapat taufik dalam hati dia tu. Ni ajar tu sejam 2 jam tak letih lagi. Kalau ada pondok dulu, tu gua Yasin, tu gua je dah lupa tak apa, masa anak duduk Kelantan tu. Tu guru nyajar pagi pas subuh, lepas duha nyajar lagi. Dia seorang je. Tu gua je lupa tak apa, duduk Pasir Mah tu. Masa zaman dulu. Dia meninggal masa anak tingkatan 5, umur 17. Meninggal tu ramai apa sepuh Allahyarham tu guna Aziz lah, ramai sembahyang jenazah dia, tanda orang baik. Tanda orang baik, orang ramai datang sembahyang mayat. Orang soleh dan mati pada pagi Jumaat, malam Jumaat. Tu orang tanda-tanda orang soleh. Maka dia mengajar tu, lepas subuh mengajar, lepas pukul 8 mengajar, lepas duha sampai pukul 10, berhenti kejap, pukul 11 sama mengajar balik. Lepas zuhur pergi mengajar pula, malam pergi mengajar masjid surau. Dia aktiviti. Kenapa badan tak letih tu? Kedapat sebabnya ada bimbingan daripada Allah. Kekuatan dalaman itu semakin kuat. Kalau kita dapat bimbingan daripada Allah Ta'ala, lepas solat isyak ada baca Quran sikit. Surah Al-Mulk tak tinggal. Dia tahu surah Al-Mulk tu dapat pendinding dalam kubur nanti. Orang baca surah Al-Mulk, sebelum masuk kubur malaikat tanya dah. Aku hantar bagi tahu dah. Dia bagi tahunya, aku akan sentiasa selamat kamu sampai hari kiamat. Soalan dalam kubur tak pernah ditanya orang baca surah Al-Mulk. Tak panjang pun, 30 ayat. Kalau hafal sekejap ni. Kalau suruh anak kita baca hafal sebulan ingat dah lah. 30 ayat. Sehari 1 ayat. Esok ayat kedua.
Cukup sebulan 30 hari. Habis satu surah. Cuma perangai kita baca sehari tu esok lupa balik. Biasa main tua ni cepat lupa. Nah, main 30 ayat tak banyak, 30 ayat. Itu besar ganjaran bimbingan daripada Allah. Kita perlu pada bimbingan. Ada ulama suruh kena minta semua taufik ni. Supaya kita ibadat semakin rajin. Bukan bab solat je. Ibadat tolong orang. Sentiasa zikir, sentiasa doa pada sahabat kita. Bimbingan tu dapat taufik. Yang kedua, ulama sebut supaya kita ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perbaikan amalan dan menyempurnakan kekurangan oleh Allah Taala. Benda apa yang kurang daripada Allah, pada diri kita sendiri daripada Allah, kena perbetulkan amalan. Perbetulkan macam mana? Perbetulkan ilmu. Kena kerap datang majlis ilmu. Jangan malas. Jangan malas. Sebab kalau malas datang majlis ilmu, maka hati tu sakit. Nak tengok hati sakit, bukan sakit kena makan ubat. Sakit dia semakin malas nak buat main sunat. Malas nak baca Quran. Malas nak dengar majlis ilmu. Hati sakit tu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun. Hati mereka sakit. Kenapa sakit? Kerana semakin jauh dengan rahmat Allah. Orang dah malas datang majlis ilmu, Allah sengaja ia jauh dengan rahmat Allah. Ni kena majlis ilmu ni dengar di rumah, dengar YouTube tak apa. Anda dengar YouTube sebelum tidur, dengan kuliah dulu. Tapi kepenyampaian afdalnya datang secara bertalaki, mulut ke mulut pada guru ni. Betul panggil berkat berpanjangan. Dan dia peruntukkan bagi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Taala, yuslih lakum a'malakum. Yang pertama kita kena dapat tahu takwa. Dan takwa tu lepas kita dapat takut dengan Allah, kita dapat bimbingan daripada Allah Taala, kita dapat rasa nak baiki amalan soleh. Ada kekurangan, dia hati mula nak masuk. Lepas kita rasa sedar diri, Allah, aku takut ya Allah, aku dengar nasihatmu, takut ya Allah. Lepas tu kita dapat kelazatan ibadat tu, hati mula mari hati. Amalan aku betul ke tak? Ilmu aku belajar betul ke tak? Mula saat tu dia akan cari kitab, cari guru, cari ustaz, nak betul amalan. Amalan istiqamah tak pedah. Kebanyakan macam tu lah. Hati mula nak masuk. Dia panggil Allah nak masuk rahmat. Belas kasihan daripada Allah Ta'ala. Dia nak masuk supaya kita nak rapat dengan Allah. Yang ketiga adalah penerimaan amalan oleh Allah. Allah nak terima amalan kita ni melalui pada apa? Iaitu melalui pada hati yang bersih. Kalau hati yang bersih, mari sifat takwa, takut dengan Allah. Bagi orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah terima amalan tu di kalangan orang yang bertakwa pada Allah. Amalan yang lalai, Allah tak terima. Khasirina ghafilina. Dalam Al-Quran sebut ghafilina, khasirina. Yang lalai daripada Allah Ta'ala, Allah tak mustajabkan doa dia. Allah tak terima amalan orang yang lalai. Khasirina, orang yang rugi. Orang rugi macam mana? Tak buat sunat tak apa, buat wajibnya, tu rugi. Khasirina. Tak datang majlis ilmu tak apa, sebab mana sunat, kita dengar YouTube tak apa. Khasirina. Ada masjid ada mengajar kuliah, kena mari. Kenapa kena mari? Kata Rasulullah SAW, orang datang majlis ilmu bersusah payah datang majlis ilmu, Allah bagi bermudah untuk mati nanti. Dia bukan main-main. Sebab tu dalam sebut kiraman katibin. Perpanjangan kita hidup atas dunia ni ada dikira oleh para malaikat. Yang nak pernah sebut dikira oleh para malaikat ni, lepas subuh ada malaikat turun, dia panggil malaikat bukrah atau asyiyah, lepas asar. Wan nahar wal lailu wan nahar. Ada malaikat turun pada waktu tengah hari, waktu zuhur. Ada malaikat turun waktu malam. Berpanjangan malaikat turun. Ada malaikat tu duduk jaga depan rumah dia.
yanzilu 'alal malakaini malaikani. Malaikat akan datang dua. Dia datangin dua malaikat waktu subuh. Yang mana Nabi sebut kena disunatkan. Dia panggil sunat muakkad. Sunat yang digalakkan, disedekahkan waktu lepas subuh. Malaikat pertama akan baca doa, Allah panjangkanlah umur dia. Malaikat kedua akan doa pula, ya Allah murahkan rezeki berpanjang. Hadis tu panjang. Makna huraiannya panjang. Jadi nak sebut kita lah hidup ni pagi bangun pagi sampai waktu malam ada malaikat. Tak boleh kita senang-senang. Kita duduk senang takkan senang atas dunia ni. Yang senang ke di akhirat nanti senang. Sebab di dunia ni selalu dipantau, dipanggil muraqabah. Muraqabah ni maknanya Allah sentiasa pantau dia. Allah sentiasa tengok dia. Dia buat apa dalam bilik, buat apa dalam kereta, apa yang dia buat atas kerja, apa yang dia buat dalam pejabat. Allah sentiasa tengok. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima bagi orang yang amalannya takut betul-betul pada Allah Ta'ala. Dah sikit lagi. Dan ingatlah bahawa peredaran ibadat berkisar di atas 3 perkara tadi lah. Yang pertama takwa, iaitu baru dapat bimbingan taufik. Yang kedua perbaikan amalan yang kurang. Yang ketiga amalan yang diterima Allah Ta'ala tu orang yang hati yang bersih. Hati bersih tu mana takut dengan Allah, takwalah. Lepas tu kata ulama ni, iaitu yang pertama ialah mendapat taufik daripada Allah sehingga dapat anda beramal. Kalau kita dapat taufik dengan Allah, kita semakin nak beramal. Beramal banyak. Bila pada bimbingan. Kemudian yang kedua ialah perbaikan kekurangan yang terdapat pada amal sehingga dia menjadi sempurna. Kemudian yang ketiga ialah penerimaan amalan oleh Allah apabila amalan itu sempurna. Amalan itu sempurna maksudnya amalan yang betul-betul yang diambil ilmu yang bermanfaat. Jangan tersalah ambil. Jangan tersalah ambil, bahaya. Kena sebab dia akan, kalau amalan tu mengambil kok ambil pada YouTube, ambil pada Google tanpa rujuk pada kitab, rujuk pada ulama, dalam hidup nanti dia akan tersesat juga amalan tu. Bahaya tu. Jadi ulama ajarnya, ni betul lah. Ulama ajarnya kita kena baca doa. Satu doa ni semoga kita mendapat bimbingan daripada Allah Ta'ala. Tiap-tiap hari baca doa ni lepas solat 5 waktu. Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirna wa taqabbal minna. Iaitu Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirna wa taqabbal minna. Maknanya, ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, taufikkanlah, bimbinglah hati kami ya Allah, kami untuk melakukan taat padamu ya Allah. Taat maksudnya kita patuh ajaran Allah, benda perkara yang wajib. Bahawa perkara haram kita taat, kita tak buat benda haram. Sempurnakanlah kekurangan kami dan terimalah persembahan ibadat kami. Semoga kita mendapat taufik. Ni doa yang ulama ajar. Ada kalangan orang yang ahli abid, doa ni di kalangan ulama tasawuf dia baca doa ni supaya mendapat sentiasa dibimbing, supaya tak tersesat jalan. Di mananya Rabbana wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirna wa taqabbal minna. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا. ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا. ربنا وفقنا لطاعتك وأتمم تقصيرنا وتقبل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة وصلة الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.